Sebenarnya sama je kita di alam yang nyata ni sebenarnya. Kita tak sedar, bila kita sedar kita di alam maya, saya kesian orang tengah buat dosa, tengah buat. Itu yang saya fikir, itu yang saya concern sebenarnya Betul. Ustaz. Macam mana Ustaz rasa? Saya pun dengar bersemangat. Betul lah tu, sepatutnya apa ni, kita orang tengok macam kesian, sedih kan. Tapi sebenarnya kita patut kesian, sedih bila apa yang keadaan hari ni, bila tengok anak-anak tidur tepi jalan susah, Masya Allah. yang tu patut sedih kan. Saya pun ada saya bila tengok banyak orang hantar gambar rumah-rumah Zizan kan, rumah-rumah yang buruk-buruk, rumah yang buruk, lepas tu rumah yang nampak uzur, anak-anak duduk dekat tepi-tepi timbunan-timbunan, tempat-tempat kotor macam. Bila tengok kita rasa sedih. Betul Ustaz. Jadi keutamaan macam mana kita nak bantu mereka semua supaya Allah Akbar. Lain Ustaz. rumah dapat Allah tempat Akbar. tinggal Lain yang Allah beri yang baik-baik semua sekali. Mudah-mudahan macam tu. Sebab dah bulan Ramadan ni amalan sunat Allah gandakan fardu, amalan. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Fardu Allah gandakan 7. Maksudnya muka Zizan kan? Muka saya ada ke muka saya hilang juga? Sama Ustaz. Tadi Ustaz ada, saya tak ada. Ada tak ada. Tapi kita harap orang dengar lah. Ke line saya tadi. Yang saya dengar. Wifi tak berapa sangat ni. Saya pakai apa? Pakai Celcom je ni. Masya-Allah, izin. Ustaz pakai line telefon ke pakai wifi? Pakai line telefon. Cuba Ustaz connect dengan wifi. Try. Saya tak ada rumah ni dia ni. Wifi dia ada problem sikit. Oh, okey. Tak apa. Tapi okey. Ni ada tak ada. Semalam pun Ustaz. Ustaz Allah tentukan. Ustaz terlekat. Kita tengok muka je lah. Tengok muka je Zan. Macam Lain Ustaz sangkut. Allah. Line saya sangkut? Line saya Tadi okey. Oh. Tu Adi Putra tu. Barakallah Ustaz dan Bro Zizan. Adi Putra duduk komen tu. Zizan gambar. Masya Allah. Tapi itulah Zizan. Mudah-mudahan kita bantu ramai orang kan. Nanti Allah sayang pada kita. Bantu ramai orang. InsyaAllah Ustaz. Dulu ada sekali. Apa Zizan? Dulu ada sekali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia puasa 3 hari. Dia baru nak makan. Tiba-tiba ada orang beri salam. Tengok ada beberapa orang miskin datang. Dia pun tanya kat isteri anak-anak dia macam mana. Dia pun bagi pada orang tu. Lepas tu hari kedua ada orang datang lagi. Baru nak buka puasa. Kalau kita 2 hari datang Izan, mau kita kunci pintu tu mangga. Dia tengok ada beberapa anak yatim datang. Hari ketiga tiba-tiba ada orang datang lagi. Tengok utusan Nabi untuk minta makanan untuk tawanan perang di masjid. 3 hari. Dia orang cuma makan kurma, makan air. Kalau kita 3 hari, anak, isteri makan kurma, makan air. Minum air je. Tiba-tiba pergi masjid, sampai kat masjid. Nabi tanya kat Sirina Ali, apa jadi kat kamu ni? Dia pun cerita kat Nabi. Sirina Ali cerita kat Nabi. Nabi beritahu kerana amalan kamu ni Allah puji. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka yang beri makan. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Makanan yang sangat mereka cintai. Kalau tak makan mungkin mati. Diberi kepada siapa? Miskin, yatimah wa asira. Pada beberapa orang miskin, beberapa anak yatim dan tawanan perang. Allah beritahu pula, innama nut'imukum, kami beri makan ni diwajhillah, semata-mata untuk redha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Walaupun dia dah korban semua sekali Zat, tapi dia tak nak apa-apa terima kasih kepada orang pun. Dia cuma nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat baik ni untuk Allah sayang. Orang suka ke tak suka, marah ke benci ke, orang tak terima kasih pun tak apa Zizan. Kita bagi ke orang dia tak terima kasih kerana dia terkejut dia tak terima kasih. Dia terkejut. Macam kita kadang ada bagi rumah ke orang, dia terkejut macam dia tak terima kasih. Kita dia ni macam suka ke tak suka dapat rumah. Tapi lepas 2-3 hari dia call semula Zizan. Dia kata, ya Allah Ustaz, terima kasih bagi rumah. Macam tu. Rupanya dia orang jadi tapi kita tak harap terima kasih orang. Kita buat untuk Allah sayang. Betul. Allah maha mendengar kan? Betul Ustaz. Begitulah Azizan. Saya doa Aziz
cepatlah mungkin dapat bertemu jodoh kahwin cepat ni. Allahu Akbar. Amin, amin. Tapi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, sebab sekarang ni kita tengok bila kita sebut pasal sedekah, bila kita sebut pasal nak bantu orang, semua orang akan bercerita tentang bagaimana kita nak bagi duit. Orang kata tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu pun. Maksudnya itu adalah penjelasan daripada sudut fizikal lah. Tapi sebenarnya orang nak bercerita sebenarnya berkenaan dengan hati. So kalau kata kita sebut hati ni, bila ada rasa berkira, dia akan kira dengan tangan lah. Dia daripada dalam dia akan pergi kepada fizikal. So bagaimana Ustaz kan, kalau kata kita ada duit, contoh kita ada duit 100, kita nak sedekahkan 90, kita nak tinggal 10 je dekat kita. Tetapi dalam keadaan hati yang betul-betul rasa macam bukan soal angka, tetapi soal kita nak bagi dekat orang, kita nak tengok orang tu senang je. Susah, saya rasa susah untuk setengah orang. Dia akan cakap, Alazan kau kaya boleh lah, dia kata. Kan, macam aku ni mana ada duit, aku nak tolong orang, nak tolong tu. Sebab saya kadang-kadang saya tengok orang kaya jadi lagi kaya berkaitan dengan sedekah. Tetapi bukan kita sedekah ni untuk jadi kaya. Kita sedekah ni untuk bantu orang, macam Ustaz cakap, kita sedekah ni untuk Allah sayang, untuk dapat pahala, untuk amal jariah. So bagaimana nak createkan rasa sedekah ni adalah satu amalan atau perbuatan harian kita. Kita nak create hati supaya bersih macam tu. Bagaimana Ustaz nak buat macam tu Ustaz? Macam dalam hadis Nabi pun ada bersebut, sedekah ni ada dua. Satu yang terang-terangan, satu yang sembunyi. Aisyah radhiyallahu anha itu, Nabi beritahu sedekah tu ada yang terang, ada yang sembunyi. Jadi ada waktu kita buat terang-terang, ada waktu yang kita buat sembunyi-sembunyi. Dan kedua-dua ni penting. Dia macam apa? Sedekah ni dalam Quran beritahu ada sedekah terang, ada sedekah sembunyi. Jadi dua-dua tu baik. Dalam Quran itu dua-dua baik. Jadi kita terang-terang macam terutama yang ada nama sikit, yang ada seseorang dalam masyarakat, dia perlu terang-terang supaya dia menjadi contoh untuk orang lain. Kita ingat hadis Nabi, barang siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat, dia dapat pahala. Macam Zizan. Bukan ada orang ada follower 7 juta, berapa orang je. Zizan, Nilofa, Siti Nurhaliza, Datuk Siti. Kan? Jadi Allah beri follower yang ramai. Bila Zizan mula contoh macam ceramah, jadi orang menengok ramai. Zizan sedekah, orang lain pun rasa kena Zizan pergi umrah, dia nak pergi umrah. Zizan pergi buat apa? Zizan buat apalah, nikah, dia orang pun nak nikah juga. Zizan buat apa-apa baik je, dia orang pun nak follow je semua sekali. Dia macam Ustaz 3 kali dah saya dengar pasal nikah malam ni. Saya tahu. Ustaz ada calon ke? Jangan kacau Zizan. Zizan calon betul-betul beratur, ambil nombor macam orang tengah musim PKP. Allahu Akbar. Tapi bila kita mula berizan, nanti memang Allah tambahkan. Allah tambah, kita niat untuk redha Allah. Tapi Allah janji siapa sedekah, Allah tambah. Mesti Allah tambah. Alhamdulillah. Dia banyak kali bagi saya dekat airport Senai kan. Masa buat tu ikhlas lah, cerita ni kurang sikit ikhlas dia. Betul. Sedekah RM20, tiba sampai ke airport ada orang minta. Ada RM40 je masa tu, bagi RM20. Ada seorang lagi minta, bagi RM20. Dia kata dia lapar. Balik pada ceramah sehari tu, ada orang bagi envelope. Dalam tu dia kata duit raya untuk anak. Saya kata tak apa, 2 envelope. Anak 2. Jadi saya pun naik flight, dia orang belikan tiket flight balik. Bila balik, tengok dalam tu ada apa Zan? Duit raya anak, duit tak ada. Tengok-tengok ada 200, ada 200. Tadi sedekah RM20. Saya kata luar biasa. Lepas tu saya try, saya sedekah RM400, dapat RM400 kan. Duit lain sedekah RM400. Sekali lepas sedekah RM400, dapat RM4,000. Mana Ustaz datang tak sampai seminggu. Adalah rezeki. Lepas tu RM4,000 Zan, saya try sedekah RM4,000. Tunggu-tunggu tak dapat RM40,000. Ada hati lama menunggu. Ya Allah, macam tak apalah, dapat dekat akhirat je lah. Betul Ustaz. Sekali tunggu-tunggu dapat juga RM40,000. Lepas dapat RM40,000 Zan, saya dah pandai dah. Saya tak bagi semua, saya bagi separuh je. Bagi RM20,000 je. Takut tak dapat banyak. Betul juga tu Ustaz kan. Kena tengok untuk kita 2 tahun juga. Allah gandakan. Walaupun kita niat untuk redha Allah, tapi mesti Allah gandakan. Dan dia amal baik ni, dia mesti mula-mula buat memang datang riak Zizan. Mula-mula buat apa-apa pun. Mula pergi masjid kan, rasa orang tengok je. Angkat takbir pun rasa nak ambil wuduk, buka pipe tu duduk kan. Betul. Angkat takbir tu tengok macam ni Ustaz kan.
Mula-mula memang macam tu. Allahu Akbar. Dia rasa, tapi Macam tu. bila buat dia sekali, macam semua tengok je ni. Ustaz, kali kedua dah kurang aku rasa. Kali ketiga makin kurang. Lama-lama kita dah biasa dah. Sampai satu hari, orang ada ke, orang tak ada ke, hujan ke, panas ke, orang puji ke, kecil ke, tengah banyak duit ke, duit tak banyak ke. Tengah apa keadaan, kita tetap rasa nak memberi. Sebab sebab tu dia kata meninggalkan amal baik sebab takut orang kata dipanggil riak. Buat baik, malah pergi sembahyang jemaah, nanti orang kata riak. Dosa riak tu dah dapat dah. Dosa dah dapat. Sebab tinggalkan amal baik sebab takut orang cakap. Betul. Tapi kalau buat amal baik, buat juga. Tapi nak tunjuk ke orang. Yang tu syirik. Jadi dua-dua tak boleh. Tinggal tak boleh, buat tak apa. Buat pun macam dosa juga. Jadi macam mana nak buat? Terus buat. Lama-lama ikhlas tu datang. Ikhlas tu bukan datang 1-2 hari. Dia datang bila beri masa. Macam cinta lah Azizan, cinta kan? Oh, Ustaz datang balik cerita ni. Okey. Tapi saya cinta ni kena tinggal je Ustaz. Bila kita beri masa, cinta tu datang kan? Duduk masa bersama, tengok dia, pandang, tenung kan? Mungkin sama-sama ceramah, sama-sama buat filem ke. Dia jadi macam jatuh hati je kata tau. Tapi tiba-tiba kita jumpa orang lain jatuh cinta dengan orang lain pun. Masa ni itu masalah. Masa ni dia datang cinta tu. Masa datang cinta. Sebab tu kena selalu bagi, kalau orang dah kahwin, bagi masa dengan isteri. Makan dengan isteri. Selalu makan dengan isteri orang, nanti jadi sayang kat isteri orang. Masalah dekat tu tak kan? Dia kata love tu equal time. Love equal time. Lebih banyak bagi masa, lebih datang cinta. Jadi kau nak cinta pada Allah, cinta pada solat, pada sedekah, kena selalu beri masa dan minta doa dengan Allah supaya Allah bagi ikhlas. Ikhlas ni mahal Izan. Kalau orang tanya ikhlas tak, belum ikhlas lagi. Ikhlas ni memang dia datang pergi, orang puji seronok sikit, orang keji rasa nak tumbuk juga muka dia. Kan? Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau tak ada orang tak tertumbuk juga, tapi kita datang ikhlas tu kan. Ikhlas. Sebab kita pun bukan baik sangat Izan. Saya ni bukan baik juga, jadi kawan-kawan macam-macam juga kan. Jadi tapi kita belajar ikhlas tu. Betul, sikit demi sikit. So maksudnya apa yang Ustaz cuba sampaikan, maksudnya kalau kata amalan ni, macam kita bersedekah atau kita solat ke, atau kita buat benda-benda baik, kita buat amal sampai jadi darah daging kita, means masa tu kita dah tak rasa dah. Apa yang kita buat ni kita tak rasa apa benda dah. Kita tak rasa kita buat ni macam, kau tengok ni aku tengah bersedekah ni, kau tengok ni aku tengah solat ni. Kita dah tak rasa macam tu dah. Kita rasa benda itu adalah makanan kita. Kita kena makan. Kalau tak lapar. Itulah bahasa Rizal, jadi darah daging kan? Darah daging kita. Jadi darah daging dah. Macam dia mengalir dalam badan kita, dia dah sebati dah. Tinggi sikit Rizal. Betul. Tarikat sikit. Dia jadi sebati. Sampai betul. Kita dah kata tenggelam rasa cinta pada Allah, kita pun dah tak rasa apa dah. Satu hari jadi lali dah. Orang kecil pun kita macam tak ada, dah lali rasa. Sedih tu sedih maknanya. Tapi dia jadi lali, dia jadi macam terus buat juga. Orang cakap pun merajuk-rajuk sikit lah. Lepas tu terus buat balik. Betul. Sedih, kejap menangis. Kejap rasa nak menangis. Rasa nak marah sikit. Lepas tu dah. Tapi terus je. Macam bekerja di sana, orang bekerja. Kan hari-hari marah pergi kerja juga. Betul. Marah, merajuk-rajuk kena pergi kerja, tanggungjawab. Jadi sama juga bila manusia anggap solat, sedekah, berbuat baik ni, dia ialah tanggungjawab, dia akan terus buat. Sebab tu selepas cinta, tanggungjawab. Allahu Akbar. Sebab tu nikah tu dia datang tanggungjawab kan. Kalau bercinta dia dah jalan. Tapi kalau tanggungjawab nikah. Sebab tu nikah ni jadi kuat. Dia jadi kuat lama ni. Saya rasa saya nak menjawab Ustaz kan. Saya rasa saya nak menjawab mungkin persoalan, mungkin tanya-tanya masyarakat luar sana termasuk Ustaz juga. Kenapa Ustaz dimarah ataupun Ustaz ditegur pasal nak buat amal pun macam, kenapa aku kena marah nak buat amal ni? Kenapa aku dimarah pasal aku nak buat nak tolong orang ni? Mesti Ustaz tertanya-tanya kenapa Betul tak Ustaz? Ada juga rasa Zan macam kita duduk kat jalan ni tapi tiba-tiba orang cross jalan kita Zan. Macam saja je lalu orang. Lepas seorang. Dia datang Ustaz, je tau. Ustaz nak tahu jawapan dia apa? Mesej masuk tiba-tiba orang tu call kita, dia sound kita, hantar mesej tiba-tiba cakap kasar-kasar contoh.
Saya pun puas fikir juga sebab kita je ni tak reti bergaduh dengan orang kan. Tiba-tiba Ustaz, mesej Ustaz, kata, Ustaz rasa Ustaz nak tahu jawapan dia malam ni. Saya rasa saya boleh menjawab soalan tu. Rasa sedih. Kadang kata, ya Allah, kenapalah orang ni kadang. Kadang daripada sini. Daripada yang besar sikit, daripada yang kecil sikit Zan. Macam-macam gaya Zan. Macam bila kena yang ugut, yang ada kasar sikit ke ugut sikit lagi seram juga Zan. Sebab kita bukan jenis orang, kita tak curi barang orang. Betul. Kita bukan, kita tak sebut nama orang. Saya takkan pernah sebut nama-nama orang macam nak pergi masyarakat Melayu, Cina, India. Kalau perasan kan. Memang saja pergi semua golongan nak beritahu kita ni sebuah keluarga. Sebab saya dengar antara cepat rahmat Allah turun, amal yang paling besar di dunia ni, antara yang besar dan selain semayang, puasa, zakat tu kewajipan. Tahu tak apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang. Kita rasa kekeluargaan. Bila kita bersatu hati, macam Zan cakap mula-mula tadi Zan. Orang kata mengata, bergaduh, lagu-lagu ni, dia akan buat hati kita ni jadi jauh dan rahmat Allah tu pun hilang. Kita tak sempurna, tapi rasa hormat, kasih sayang. Walaupun kita tak semesti jumpa, tak semesti kena bercinta kan. Tapi daripada jauh, kita rasa hormat kat orang. Kita doa. Macam mana saya tak pernah jumpa Zizan. Tapi saya rasa sayang kat Zizan. Rasa hormat. Rasa doakan yang baik-baik. Kita nampak kat TV doa yang baik. Rasa sayang. Tak ada rasa macam dia ni begini. Walaupun orang tengah cerca dia ke keji dia. Hati saya selalu doa. Kenapalah kisah sesiapa. Kadang orang ni terkena. Kadang orang ni terkena Zizan kan. Di dunia artis kan. Dia ni terkena, tersilap apa. Saya jarang macam orang kata dia tu kenapa macam tu. Saya pun kata saya lagi banyak patut tanya diri saya. Kenapa saya macam ni? Saya pun banyak dosa kan. Dosa kesilapan. Kadang kita heran sangat dosa. Dosa saya pun banyak juga. Tapi bila orang cakap macam tu, saya sedih. Tapi kalau sedih sangat nangis Azan. Nangis. Ya Allah sedih. Ya Allah tak tahu. Ya Allah sedih. Dan nangis puas-puas Azan. Betul dia lega. Betul. Serah ke Allah. Allah nak pandai, tapi saya doa yang baik-baik lah. Jadi saya rasa jawapan yang saya ada, saya rasa jawapannya ialah Allah cuba memberitahu pada ustaz ataupun pada orang sekeliling betapa ramainya orang yang sayang ustaz apabila ustaz dikecam. Ustaz faham tak? Percentage tu juga ustaz, macam ustaz orang bagi semangat. So ustaz boleh tengok dengan jelas berapa persen orang yang tidak suka dan berapa ratus ribu persen orang yang sayang ustaz. Lagi besar orang yang sayang ustaz. So maksudnya Allah dah memberi ustaz jawapan dengan hasil kerja ustaz yang ustaz duk doa, kasih sayang orang tu, sayang orang ni, dan ustaz dah terjawab berapa ramai orang sayang ustaz. Especially dekat Malaysia saja. Berapa ramai orang support ustaz. Berapa ramai orang kecam orang yang kecam ustaz. Berapa ramai orang yang backup ustaz. So saya rasa itulah jawapannya yang saya rasa paling jelas. Saya rasa kemuliaan ustaz tu, saya rasa very priceless dengan apa yang ustaz buat, dengan penat ustaz, dengan duit yang dah keluarkan, dengan ustaz duk angkat barang itu ini. Dan bila Allah bagi, orang kata, jawapan betapa ramainya orang sayang yang ustaz punya doa selama ini, yang ustaz duk doa, kasih sayang, dan ustaz terjawablah benda tu. Ustaz dapatlah kasih sayang tu daripada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang saya rasa benda yang susah nak buat ustaz. Hati untuk orang sayang kita bukan pakai duit pun. Kita bagi duit hari ni dekat orang, saya rasa masa tu je dia sayang. Lepas tu dah diguna duit tu, dah habis duit tu, dia tak ingat dah kita. Tapi kasih sayang yang orang create, orang follow ustaz, yang orang duk doa kat ustaz, benda tu kita tak boleh nak paksa ustaz, saya rasa. So saya rasa itulah jawapannya. Saya rasa ustaz tak perlu sedih, ustaz perlu bersyukur. Saya pun dengar Zizan dia pun dah menitik air mata dan walaupun air mata. Sedih pula dengar saya. Zizan boleh ni nanti kita kena buat ceramah, buat CD suara Zizan ni. Allahuakbar. Jadi bunyi suara kan. Saya pula sedih. Jangan saya ingat saya nak cerita. Aduh, ya Allah. Tapi pula terharu Zizan, saya pun terharu sebab saya pun bukan siapa-siapa kan. Saya memang niat pada itu. Daripada awal COVID tu macam saya terkejut tu Zizan. Banyak kena orang yang saya kenal. Banyak orang yang saya rapat. Malam tu saya dengar banyak keluarga yang saya kenal daripada kecil. Diorang ni antara ustaz-ustaz saya juga. Alim ulama saya kenal. Tiba dia orang sakit tu kan. Dengan dia orang sakit, saya jadi macam malam tu tak tidur, menangis. Apa nak jadi ni? Saya fikir macam apa, terlintas kat hati saya. Saya selalu percaya ada rahmat. Tapi saya fikir, apa kiamat ke apa, terlintas sikit lah. Apa jadi? Orang baik-baik pula semua. Aku ni lah tak apa baik, tak kena pula. Saya fikir begitu Zan. Saya pula memang tengah kuat cari duit masa Zan. Cari duit saya. Walaupun ceramah juga. Cari tak tu banyak fikir duit lah dalam setahun 2 tahun ni. Kuat sangat. Tapi bila
kena semua baik-baik. Saya pun mula nangis beberapa hari. Saya fikir apa nak buat tarik rahmat Allah, nak supaya maafkan saya, dan saya rasa macam simpati, lepas tu dengan ujian-ujian nurse-nurse, doktor-doktor pula kan. Macam-macam lah liner tu. Jadi macam tiba macam saya tu lain. Jadi saya fikir apa saya boleh buat. Tu yang antara yang saya bergerak, mula bagi semangat pada diorang. Tu yang mula makin banyak mula hospital semua sekali, ketua polis, tentera. Lepas tu mula sekarang yang saya gembira dapat bagi rumah ke orang. Esok ada beberapa orang India juga saya nak cari. Diorang tak ada rumah, saya nak carikan rumah tu diorang. Ya Allah, ya Allah. Kat mana Ustaz besok Ustaz? Yang ni sekitar KL Selangor lah. Bagi rumah dapat bagi macam happy tau. Macam bila pakcik tu kadang India ke Chinese ke apa tu atau kan, bila dia menangis tu kita rasa macam rasa happy, rasa macam sebab dulu dia sebut nak beli spek mata mak pun kan, lama tak ada duit, kita susah kan dulu nak beli mak emas pun tak sempat beli. Hari ada duit, mak saya dah tak ada. Dia fikir kalau kita dapat tolong bahagiakan mana-mana orang, walaupun alas tidur, walaupun cuma tempat tidur yang sikit, dapat bagi makan, aku tak mau sikit-sikit tu, kita rasa macam syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Rasa gembira bagi dia orang tempat tidur, makan. Bagi dia orang RM2 tu berharga. Bagi dia orang apa tu dapat tempat tidur tu pun berharga. Sangat Ustaz. Dapat alas tidur. Ustaz pun pernah rasa susah senang semua benda. Apa tu Ustaz? Jangan kata getah. Satu hari berapa ringgit dapat di WhatsApp saya tu? Ada kita mesej-mesej tu. Orang kerja penori getah. Satu hari berapa belah ringgit. Yang saya dengar, saya dapat voice note itu. Saya pun concern juga dengan orang-orang susah ni Ustaz. Tu sebab tu saya adore dengan apa Ustaz buat. Saya tengok yang Ustaz pergi dekat akak yang askar pakai katopeng tu kan. Akak yang Allah bagi dia ujian kuat tu kan. Saya itu hari saya menangis Ustaz. Satu hari saya bagi link tu dekat ibu, saya borak dengan ibu, saya menangis betul-betul. Dan sebelum tu saya dapat tahu yang macam dekat Terengganu, ada few orang dekat Terengganu, penori getah. Saya dengar income dia RM15 satu hari Ustaz. So itu RM15 satu hari ketika sebelum PKP, sebelum ada masalah ni. So sekarang ni kita ditimpa dugaan macam ni. So siapa nak ambil getah Ustaz? Saya duk terfikir dan saya duk tertanya-tanya macam mana saya nak pergi sana? Macam mana saya nak bantu orang-orang sana? Tetapi saya yalah buat masa ni saya bersama Mapim, Lofa juga bekerjasama dengan Heliza, dengan Dr. Sani semua benda. Saya juga ada mesej Ustaz. So saya ingat nak perluaskan juga, nak berbesarkan Ustaz, nak bagi exposure jugalah untuk bantu-bantu dari sudut orang kata nak mewar-warkan kepada masyarakat. Saya concern dengan benda ni Ustaz. Sebab kita ni alhamdulillah Allah bagi boleh makan. Orang-orang yang macam itu macam mana Ustaz? Apa dia orang makan? Right, semalam pun dekat kampung saya dekat Dungun, ada satu keluarga, uncle saya tunjuk rumah terbakar Ustaz. Saya terus tertanya-tanya. Kat Dungun Macam mana Ustaz? Kat Dungun rumah terbakar. Betul. Ustaz tahu pasal tu? Ada tengok juga gambar ke video tu. Bila saya tengok yang tu saya terus rasa macam sebab sangat. Saya fikir kita ni okey, boleh makan. Dia orang sekejap lagi nak sahur apa? Nak sahur macam mana? Nak sahur dekat mana? Nak buka puasa kat mana? Saya terfikir terus macam itu. So saya bagi tahu uncle saya lah. Tolong tengokkan dia orang ni macam mana. Yang apa saya boleh bantu, setakat saya boleh bantu kan. So itu yang kita tahu, yang kita tidak tahu Ustaz. Sebab tu saya jadi rasa macam terasa sangat bila orang marah Ustaz pergi bawah longkang ke, pergi dekat dekat pokok getah ke, itu ini. Saya kata kita ni dah lah duduk relax dekat Starbucks je. Kan nak pergi marah lagi orang pergi tolong orang macam gitu. Tak kisahlah penagih ke apa semua benda, dia orang pun manusia, dia orang pun perlukan makan. So saya rasa janganlah marah orang tengah buat benda macam gitu kan. So itu yang saya punya concern, saya punya risau. So saya betul-betul harapkan Malaysia nanti maknanya jadikan ini sebagai amalan kita. Jadikan ini sebagai kehidupan kita. Tak minta banyak pun sebenarnya. Kalau kata RM1 sehari pun cukup, tapi jadikan amalan. Bila tak keluar duit sehari untuk sedekah tu, jadi risau lah kita. Jadi risau kan. Biar kita rasa nak pergi masjid kan, solat tak solat tu, itu terserah pada kita lah. Tapi letaklah duit. Bagilah duit. Bantulah orang. Tak cukup dengan bantu duit, saya rasa share dekat IG, kat WhatsApp, semua benda dekat media sosial. Share. Macam Ustaz ada, Ustaz punya NGO, orang ni ada dia punya NGO share. Kalau nak bantu orang ni, nak bantu dekat Palestin, nak bantu dekat Malaysia,
So boleh share. Tak cukup dengan share, saya rasa doa pun cukup lah. Betul. Doa. Itu paling simple lah saya rasa. Itu je. Macam makcik tu kan, bila kita mula-mula jumpa, saya tengok orang tag saya, "Ustaz tolong tengok, tolong tengok." Dia kata tengok makcik tu. Saya pun pagi-pagi tu semalam tu saya terus cari-cari dapat alamat dia. Dah malam dah. Abang Askar pakai kemas kan. Lepas tu pagi-pagi di rumah. Sampai kat rumah tu ada seorang budak perempuan. Cantik juga dia. Free hair, cantik sikit. Tapi tak tengok sangat lah ustaz kan. Takkan tengok sangat. Tengok sikit-sikit lah. Betul lah Ustaz. Tapi masa tu belum Ramadan lagi. Tengok sikit lah. Tengok sekali tapi lama. Itu tak apa Ustaz. Sekali tapi lama. Lepas tu dia ramai ada beberapa orang datang, dia ketuk rumah makcik tu. Makcik tu tak nak buka, dia takut kan sebab dia OKU, takut orang ada nak rompak dia ke. Dia pun tak berani jumpa orang. Sekali bila saya buka tu, dia kenal Ustaz Abid Liu, dia selalu dengar ceramah juga, begitulah. Masya-Allah. So bila masuk, dia bukakan pintu, penuh dengan kucing kat rumah banyak, tapi tak ada satu pun bau kucing. Saya fikir kucing ni agaknya kesian kat ni. Tuan dia pun dia agak tak tahu macam mana, tapi rumah tu tak ada tai kucing, bersih, wangi. Dia tak tahu kita nak datang. Cepatlah dia jaga kucing tu boleh tahan lah. Memang takkanlah ada kalau rumah sebanyak itu kucing boleh wangi macam tu, memang jarang-jarang berlaku lah. Ya Allah. Tiba kecil je rumah dia. Lepas tu makcik tu dia berbual kan. Dia tak perlu apa-apa, tapi kita terharu dia boleh pergi jauh tu, pasar borong kan, naik dia pakai kursi tu pergi tekan tu pergi sampai sana. Lepas tu makcik tu dia nangis, dia nak jumpa mak dia rindu kat mak. Itu betul. Dan dia rindu kat mak dan dia kata dia teringin nak berdakwah. Masa tu saya lagi lah nangis, dia teringin nak berdakwah macam ustaz, boleh semayang. Dia tahu, dia kata dia baca Quran. Jadi saya memang ingat saya punya janji dengan dia mungkin lepas PKP ni nak carikan ustazah ajar mengaji, dan saya pun ada niat nak bawa jumpa mak dia, carikan jumpa mak dia, cici. Mak dia kat mana Ustaz? Mak dia kalau ikut tu ada kakak dia kat Singapura, ada yang dekat Australia. Mak dia sama ada, saya tak pasti mak dia duduk dengan kat mana, tapi antara itulah. Tapi saya memang dah janji lah, saya mesti bawa dia juga. Kalau panjang umur, dah habis PKP ni nanti, saya akan bawa lah. Saya ada kawan saya tengah check-checkkan, call-callkan kakak-kakak dia tu. Jadi bila tengok itu kita rasa apa. Itu sebelum pergi dia kata, "Ustaz saya takut masuk neraka." Panjang saya dah potong bagi pendek je lah. Dia kalau berbual yang penuh tu menangis-nangis kita dengar, tapi nak masuk semua kat YouTube tu payah kan, masuk sikit je lah. Betul. Dia takut masuk neraka, doa dia masuk syurga. Kita fikir makcik ni, kakak ni dah dia lah OKU. Tapi dia rajin. Lepas tu dia takut neraka. Manalah orang macam tu Allah sayang, apalah dosa dia buat kan. Kita yang langkah panjang yang boleh berlari-lari, saya lah kan sana sini cakap-cakap agama. Tapi yang dia situ, tapi dia punya hati tu takut neraka, nak masuk syurga. Allah. Itu buat saya menangis. Itu buat saya menangis Ustaz. Saya tengok video tu saya menangis tak isak-isak. Kawan saya Reza sebenarnya dia bagi video tu kat saya. Dia kata tengok ni. Saya pun buka lah kan. Saya baru bangun nak pergi toilet kononnya, tapi saya play dulu. Saya play Ustaz, saya tak bergerak kat situ. 6 minit video tu kan, tak silap saya. Saya tengok start pada awal, saya tak biasa saya akan skip. Saya macam kerja saya ialah tengok movie gitu ini kan. So movie pun saya dah bosan nak tengok. So kalau stuck sikit saya akan forward. So itu saya tengok all the way sampai habis Ustaz. Saya menangis. Saya tak mandi, saya turun bawah, saya tunjuk kat ibu pula. Saya pula duk borak-borak dengan ibu, ya Allah, saya rasa apa benda ni akak ni, macam mana ni. Hari itu juga ada yang sama juga, saya text Ustaz, tapi Ustaz tak reply mesej saya tak tahulah. Mungkin Ustaz tak minat saya ke. Saya tak dapat. Kalau saya tahu Zizan mesej saya terus saat hantar saat tu tiba-tiba saya terdengar dalam video, saya check kat mesej, Zizan ada mesej. Terharu juga kan. Allahuakbar. Tak, itu benda saya tak boleh nak tipu Ustaz. Memang saya betul-betul rasa benda tu. Saya tak boleh nak tipu. Saya kalau tengok video ataupun tengok filem, susah orang nak impress saya. Sebab kerja saya adalah syuting dah. Kalau saya tengok apa benda pun, saya akan fikir macam, ini syuting ni, ini skrip ni, ini dibuat-buat ni. Tapi kalau benda tak dibuat-buat, sampai dalam hati saya, insyaAllah benda tu satu benda yang ikhlas. Satu benda yang cukup luar biasa. Tapi saya risau juga bila saya tengok Ustaz live dengan Nelofa. Ustaz kata, Ustaz tengok Siti Nurhaliza dalam TV, Ustaz kata, kita doakan sayang dia. Tapi bila Ustaz sebut sayang Nelofa, saya risau bini Ustaz je. Dia tak marah ke Ustaz bila Ustaz cakap macam tu? Zizan dengan Nilofa tak ada apa-apa kan? Tak ada Ustaz. Jangan. Saya pun tak ada apa-apa juga. Suka
suka juga, takkanlah tak suka Zan kan? Betul Ustaz. Betul Ustaz. Bah, Suka dah ni juga. cantik pula takkan tak suka. Mesti suka kan? Betul Ustaz. Tapi Ni saya lupa. setia pada yang satu. Ustaz, ni lupa komen. Amboi dia kata. Ada komen kat sini. Sudah. Aduh. Tapi kita setia pada yang satu Zan Betul. Macam Zizan okey. Zizan okey. Zizan? Ya, Ustaz. Ustaz dah cuba susu Nelofa, Ustaz? Macam mana? Ustaz dah cuba susu Nelofa tu. Susu yang dia jual tu. Allah, salah faham pula nanti. Saya kan selalu beli butik dia. Isteri selalu beli tudung kat situ. Oh, Alhamdulillah. Saya pun nak beli tudung. Nak beli tudung dia pun saya tak pakai tudung. Tudung isteri. Saya ada beli dekat butik Nelofa tu. Kat mana? Tapi dia tak ada. Saya intai lah. Tak ada pula dia. Tengok. Jumpa staff-staff lah. Alhamdulillah. Ustaz Nelofa gelak, Ustaz. Allah. Butik lah. Kaya dia Allah bagi rezeki curah-curah. Zizan pun boleh tahan juga. Zizan, itulah ramai kat luar sana yang susah-susah Zizan. Itulah kita niat ni tahun ni kita mungkin ustaz-ustaz, artis-artis kan, orang-orang awam, semualah kita ke semua yang apa ni yang kita punya ni, kita setiap orang kita kalau ada jiran susah, kita buat reportkan ke, kita hubungkan dengan zakat ke. Kadang ramai-ramai mungkin dah dapat tapi mungkin dapat bantuan duit tapi mereka kadang perlu rumah Zizan kan. Kita bagi beras sebab banyak longgok-longgok di tempat letak beras pun dah tak ada dah. Apa keperluan yang paling penting. Jadi kalau semua orang ambil tahu pasal hal jiran dia, mudah-mudahan Malaysia ni jangan satu orang pun yang lapar, satu orang pun yang tak ada tempat tinggal kan. InsyaAllah. Orang, bukan kita nak setiap orang kita bantu begitu. Saya pun niat begitulah, tak nak ada satu orang pun yang susah dekat tepi jalan. Biar semua orang dalam dunia ni dapat dibantu kan. Dapat utamanya dalam Malaysia ni lah. Bermula kat Malaysia, rahmat Allah mencurah-curah. InsyaAllah. Ada orang lah kaya, miskin. Ada orang, saya pernah sebut, saya jumpa budak jual burger. Dia jual burger, dalam burger tu dia ada letak macam dadah begitulah. Lama dah cerita ni. Lepas tu saya pun jumpa dia, saya berbual. Dia cakap kasar, 90 patah dia cakap, 80 mencarut. 10 je yang elok. Dia memang budak-budak kecil kan, mulut dia memang kau hajar jugalah. Dia rapper ke apa? Budak dia tak tahulah, tapi macam Zizan rapper juga tapi nampak macam ulama begitu Dia rapper dengan robber lain Ustaz. Dia berbeza Ustaz. Lepas tu Ustaz? Lepas tu saya ajak pergi masjid. 3 hari saya ajak, hari ketiga baru dia datang. Sampai kat masjid, saya tengah tidur, dia kejut. Ustaz dah tidur ke? Saya kata, dah tidur, dah jagalah kau kejut ni. Lepas tu, saya pun ajak, kata, Ustaz, saya ni jahat, tak guna. Kau kecil-kecil jahat, apa kau buat? Macam-macam Ustaz, apa kau buat? Kau buat apa macam-macam Ustaz, saya jahat. Kau tengok cerita apa ni jahat? Dia cakap jahat. Dan sekali, dia tunjuk ada dadah. Saya tengok, dia tunjuk. Saya kata, Dek, ini bukan jahat. Ini gila nak mampus ni. Kita dua-dua kena hukum gantung sekejap lagi. Banyak Ustaz, dadah Ustaz. Boleh tahan juga bang. Macam lepas tu, saya suruh dia sorok lah. Bukan sorok, saya letak jauh-jauh lah Dek. Ni kan bukan. Dia kata, Ustaz bukan. Takkan Ustaz kena tangkap. Dia bukan kira kalau dadah ni biar janggut sampai perut pun kena tangkap juga. Betul. Lepas tu, saya pun mula dia. Saya semayang, saya jadi semayang, jadi imam, makmum, saya ringkaskan. Lepas tu, lepas berapa lama saya makan dia, saya bagi dia jubah. Berapa hari dia dakwah kawan-kawan dia dalam kebun getah. Masuk dalam kebun ni. Saya kata bahaya malam-malam ni Dik. Tak apa Ustaz, Allah kan ada. Wah, dia pula ceramah saya dah. Cik. Jadi aku, ceramah kau pula ceramah aku dah kan. Lepas tu, saya pun nak balik KL, dia peluk saya. Ustaz nak ikut Ustaz balik KL boleh? Saya kata dengan dia, kena tanya, kau tinggal siapa? Dia tinggal dengan nenek. Mak ayah dia dah berpisah, tak tengok-tengok dia. Ramai kat luar sana. Lepas tu, saya pun jumpa nenek dia, makcik, saya nak bawa cucu makcik pergi KL. Dia kata tak boleh. Kenapa? Cucu saya ni jahat. Tak adalah makcik dia baik, budak-budak nakal. Bukan nakal Ustaz, dia jahat. Tak adalah makcik yang jahat tu setan. Bukan, dia ni setan sebenarnya, kata nenek dia. Tak adalah makcik baik. Last kali saya ringkaskan sampai KL, saya bawa pergi KL Azizan. Dia dah berapa tahun kat KL ni, dia dah hafal 15 juz Quran, 15 juz. Masya Allah. Dia kata apa? Ustaz, dah lama tak tengok Azizan sebab dia degil, jarang-jarang nak tengok. Sekali dia jadi baik, dia peluk saya, dia kata Ustaz, saya dah tak ada mak, saya tak ada ayah, tak ada abang, kakak, adik. Saya tak ada siapa-siapa dalam hidup ni.
Saya ada ustaz je dalam hidup saya. Ustaz, janganlah lupakan saya, dia kata. Saya dah tak ada siapa-siapa di hidup saya. Saya ada ustaz je. Saya bila tengok budak itu kan rasa macam happy sangat, seronok sangat. Masya Allah. Sebab saya percaya semua orang dalam dunia ni boleh bantu kan. Bukan saja duit, juga kita nak bantu jiwa dia. Dia rindu kasih sayang, rindu kebaikan. Walaupun kan, walaupun siapa-siapa orang kata maknya ke apa-apa semua kan. Transgender ke kan. Tapi bila kita jumpa-jumpa kan, baik-baik tu. Baik, Baru cakap nangis, dia orang rindu kebaikan, ustaz ni. Semua jadi kawan-kawan. Alhamdulillah saya buat kursus 50 orang. Saya kata kiamat pukul 5, pukul 3 dia orang datang. Masya Allah. Dia jarang semayang nangis-nangis. Tapi semayang dengan masa tu program dengan maknya kan. Transgender, saya jadi imam, dia orang nangis-nangis kuat-kuat. Dengan saya sikit tak boleh tahan nak semayang. Nangis-nangis. Alhamdulillah. Berubah. Bukan nangis je. Dalam ramai tu ada yang mula balik kampung, ada yang rindu dah lama tak tengok mak ayah. Ada yang macam ada jadi pendakwa. Jadi saya percaya semua orang ni boleh dibantu, boleh jadi baik. Yang penting maknya tu jadi pendakwa, Ustaz? Maknya jadi pendakwa.